Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu kepelbagaian etnik di Semenanjung Malaysia. Kami memilih 3 kaum peranakan untuk dijadikan subjek kajian kami iaitu beberapa objektif kajian yang dapat dikenal pasti untuk kajian kami. Antaranya ialah mengenal pasti pembentukan 3 kaum peranakan di Semenanjung Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti budaya yang diamalkan oleh ketiga-tiga kaum tersebut. Yang ketiga, mengenal pasti dan mempelajari asal-usul serta identiti ketiga-tiga kaum peranakan. Tujuan utama kami melakukan kajian ini adalah kerana terdapat beberapa penyataan masalah seperti berikut. Masyarakat tidak sedar akan kewujudan kaum peranakan yang terdapat di Malaysia. Pengetahuan umum masyarakat tentang kaum peranakan, tentang kepentingan untuk mengambil tahu mengenai budaya kepelbagaian etnik di Malaysia. Serta ketiga, cara masyarakat terutamanya generasi pada masa kini dalam mengekalkan kepelbagaian yang wujud di negara kita agar ianya berterusan. Saya pasti ada antara kita yang kecil-kecil dahulu selalu menonton rancangan Mami Jarom, Anak Mami Kembali. Namun pernah kita terfikir, masyarakat manakah yang ingin ditonjolkan dalam cerita ini? Masyarakat ini ialah pada etnik Jawi Peranakan. Istilah yang mudah untuk menerangkan maksud Jawi Peranakan ialah orang Melayu yang berdarah campuran dengan Arab, India, Bengali, Punjabi, Gujarat dan Afghanistan. Okey. Pada mulanya, golongan ini dipanggil ataupun dikenali sebagai Jawi Pekan. Ianya bermula apabila saudagar-saudagar yang datang dari Arab dan India datang ke Pulau Pinang dan berkahwin dengan wanita Melayu tempatan kerana mereka mahu mengekalkan status dan tempat mereka dalam masyarakat Islam di Pulau Pinang. Perkahwinan ini telah mewujudkan satu budaya ataupun sub-budaya yang membezakan antara etnik ini dengan kaum Melayu yang biasa. Kita ke asimilasi budaya. Okey, oleh kerana Jawi Peranakan ini kebanyakannya ialah campuran India dan juga Melayu, maka proses asimilasi berlaku kepada dua etnik ini. Jadi kita mula kepada yang pertama ialah bahasa. Uniknya Jawi Peranakan ni ialah mereka masih menggunakan bahasa Melayu seperti biasa, tapi dengan dialek bahasa Melayu Pulau Pinang mereka. Sebagai contoh yang membezakan daripada masuk bahasa Melayu biasa ialah bagus jadi bagus, panggil jadi panggil dan air jadi ayak. Namun ada juga bahasa khusus yang tidak terdapat dalam dialek Melayu. Sebagai contoh, cik maksudnya saya, nana maksudnya abang ataupun panggilan khas untuk suami, mami mak ataupun makcik, mamu maksudnya pakcik. Ini ialah makanan. Mereka juga ada makanan tradisional mereka tersendiri. Yang pertama ialah nasi lemuni. Nasi ini ialah nasi yang ditanak dengan daun lemuni, bunga telang, serai, halia dan juga bawang merah. Nasi ini dijamu dengan telur, ikan bilis, sambal ataupun aneka lauk. Makanan kedua ialah Jawi Bermeh. Makanan ini ialah sup tomato bersama bendi juga ditambah dengan daging. Sup ini dimakan bersama roti. Bermeh itu maksudnya ialah bendi. Okey, seterusnya ialah perkahwinan. Adat sama sahaja seperti adat Melayu, cuma ada bezanya iaitu pada majlis pernikahan, ibu bapa pengantin akan menyuapkan gula ke dalam mulut pasangan pengantin sebagai simbolik bahawa manisnya hidup berumah tangga. Adat di dalam perkahwinan mereka juga ialah mengalungkan bunga
malai pada leher pasangan pengantin. Juga di samping itu, ibu bapa pengantin lelaki akan mengalungkan tali di leher pengantin perempuan. Tali itu diperbuat daripada manik atau kepingan emas yang berbentuk seperti buah gandum. Ini ialah simbolik untuk menyuburkan pasangan pengantin. Kemudiannya, oleh kerana jawi peranakan ini ada campuran dengan etnik India, jadi mereka mempercayai bahawa ada sesetengah bulan seperti bulan Safar yang tidak patut dilaksanakan perkahwinan, kerana jika berlangsungnya juga perkahwinan itu mungkin tidak akan bahagia. Jika anak gadis mereka lewat berkahwin ataupun tidak dipinang orang, mereka mempercayai bahawa ada sesuatu yang membawa sial kepada anak mereka. Jadi mereka akan berjumpa bomoh untuk menyelesaikan perkara ini. Namun begitu, kepercayaan ini yang bercanggah dengan agama Islam tidak lagi diamalkan dalam masyarakat ini. Jadi, kebanyakan etnik Jawi peranakan ini mengamalkan budaya dan adat Melayu. Cina peranakan. Hubungan antara negara Cina dengan Nusantara adalah satu fakta sejarah yang sedia maklum. Hubungan ini menjadikan tanah Melayu antara destinasi pilihan orang Cina yang bermigrasi, sama ada secara sementara ataupun kekal. Mereka tiba ke tanah Melayu melalui kawasan-kawasan pelabuhan ataupun perjalanan darat. Mereka seterusnya menetap secara kekal di kawasan-kawasan tersebut bersama isteri mereka yang terdiri daripada wanita tempatan. Dalam tempoh yang panjang, budaya Cina yang mereka amalkan dipengaruhi oleh elemen-elemen budaya tempatan. Kini, selain daripada komuniti Cina peranakan di Pulau Pinang dan Singapura yang tidak lagi wujud secara distinktif daripada masyarakat Cina bukan peranakan, terdapat 3 jenis komuniti Cina peranakan yang masih wujud di Semenanjung Malaysia. Komuniti Cina peranakan yang wujud di Semenanjung Malaysia ialah komuniti Baba dan Nyonya di Melaka, Peranakan Cina Kelantan dan Terengganu. Komuniti Baba dan Nyonya di Melaka telah muncul pada abad ke-16, diasaskan oleh Cina yang terdiri daripada golongan pedagang yang tertarik dengan kedudukan strategik Melaka. Di Cina peranakan di Kelantan rata-ratanya terlibat dalam aktiviti pertanian. Justru itu, penempatan komuniti tersebut lebih banyak terdapat di kawasan luar bandar. Dengan mengambil kira tahun kedatangan sekumpulan orang Cina ke Kelantan dalam tempoh yang agak signifikan, penempatan mereka mungkin wujud seawal abad ke-17. Di Terengganu pula, penempatan orang Cina dikatakan wujud seawal abad ke-18. Seperti di Kelantan, mereka menjalankan aktiviti pertanian sebagai aktiviti ekonomi utama mereka. Dari segi pakaian, golongan Nyonya amat sinonim dengan pemakaian baju kebaya dan kain sarung. Selain itu, Baba dan Nyonya juga memakai pakaian kaum Cina. Budaya berpakaian dalam masyarakat Cina peranakan Kelantan merupakan satu aspek yang menarik apabila memperkatakan cara hidup masyarakat ini. Busana dalam kehidupan seharian mereka ialah kain batik, kain plekat, kain batik lepas, baju Melayu dan baju kurung. Di Terengganu pula, pakaian di rumah mereka mirip pakaian Melayu kampung. Mereka juga mengenakan baju kebaya dan kain batik Jawa apabila keluar rumah. Manakala lelaki pula memakai kain plekat dan baju pagoda selain kemeja. Dari segi bahasa, masyarakat Baba dan Nyonya bertutur bahasa Melayu Baba, iaitu bahasa dialek mengandungi perkataan dari bahasa Melayu dan Hokkien. Atas kebolehan mereka menyesuaikan diri dengan budaya tempatan, kebanyakan Baba Nyonya boleh bertutur 2 jenis bahasa dan dialek. Di Kelantan pula, masyarakat Cina peranakan menggunakan bahasa Melayu dialek Kelantan dalam kehidupan seharian mereka. Masyarakat Cina peranakan masih mengamalkan dialek Hokkien, namun dialek ini agak berbeza dengan penggunaan dialek Hokkien yang digunakan di negeri lain. Manakala peranakan Cina di Terengganu pula, mereka berkebolehan bertutur dalam dialek Melayu Terengganu. Kefasihan pertuturan mereka setanding dengan penutur asli. Mereka mendapat kemahiran ini daripada pendidikan aliran bahasa Melayu serta interaksi secara kerap dengan orang Melayu tempatan. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang kedatangan peranakan India. Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, terdapat pedagang India yang datang ke Melaka untuk berdagang.
Mereka berulang-alik dari India ke Melaka dengan hanya menaiki kapal wap, kapal arang dan kapal angin. Oleh itu, mereka bergantung sepenuhnya kepada angin monsun bagi meneruskan perjalanan mereka untuk berdagang. Keadaan ini menyebabkan mereka memerlukan masa yang lama untuk berteduh atau lebih kurang 6 hingga 8 bulan sekiranya mereka bersinggah ke Melaka. Namun begitu, akibat kejatuhan kekuasaan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511, para pedagang India ini telah terputus hubungan dengan negara asal mereka dan mereka menjadi semakin berjauhan dengan keluarga mereka. Kebanyakan daripada mereka akhirnya memutuskan untuk berkahwin dengan penduduk tempatan untuk memulakan kehidupan baru selepas berpisah dengan keluarga di negara asal mereka dan membentuk satu masyarakat baru yang dikenali sebagai Chetty. Rata-rata masyarakat Chetty mempunyai rupa paras dan warna kulit seperti orang Asia Tenggara yang berkulit cerah. Hal ini disebabkan oleh perkahwinan campur antara kaum. Perkahwinan komuniti Chetty mempunyai persamaan dengan perkahwinan adat kaum India. Mengikut adat masuk India, perempuan etnik lain yang ingin berkahwin dengan lelaki Chetty perlu memilih nama Hindu terlebih dahulu sebelum berkahwin. Setelah berkahwin, nama Hindu yang telah dipilih tersebut perlu digunakan sebagai nama mereka. Setelah upacara perkahwinan tamat, tradisi bermain congkak adalah antara adat dalam perkahwinan Chetty, di mana ianya perlu melibatkan keluarga pihak pengantin perempuan dan juga keluarga pengantin lelaki. Aktiviti ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara mereka. Masakan dan juadah masyarakat Chetty juga mengasimilasikan masakan India, Melayu dan Cina. Namun begitu, terdapat juga juadah yang memang berasal dari masyarakat Chetty sendiri serta menjadi kebanggaan masyarakat mereka. Contoh makanan masyarakat Chetty adalah nasi kembuli, kuih kayam dan ikan pindang. Terdapat juga air yang dibuat menggunakan limau, air gula Melaka dan rempah ratus yang dipanggil sebagai air panakan. Mereka tidak tahu bercakap bahasa Tamil kerana pedagang India yang berkahwin dengan wanita Melayu membesarkan anak-anak mereka dengan menggunakan bahasa Melayu dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda mereka. Namun begitu, masih terdapat juga beberapa perkataan Tamil yang masih diguna pakai tetapi diubah sedikit bagi memudahkan penyebutan mereka. Pantang larang masyarakat Chetty sangat menitik beratkan kesopanan dan kesusilaan. Sebagai contoh, seseorang perlu tunduk dan minta izin tumpang lalu daripada orang tua apabila hendak keluar. Anak dara tidak dibenarkan keluar dari rumah kecuali apabila ditemani oleh orang tuanya atau oleh bapanya. Bayi yang baru dilahirkan tidak boleh dimasukkan ke dalam buaian pada 16 hari pertama dan hendaklah melalui upacara punya tanam, iaitu sebagai lambang pembersihan. Rumah perlu direnjis dengan air tanum, iaitu air yang dijampi untuk membersihkan rumah tersebut. Kepala bayi itu perlu dicukur dan disapu dengan serbuk cendana yang dicampur air untuk menyejukkan kepalanya. Kita dapat lihat bahawa budaya dan amalan masyarakat Chetty tidak lari dengan amalan dan adat yang masyarakat majmuk pada masa kini amalkan. Ini membuktikan bahawa amalan tersebut telah berjaya diterap masuk dan menjadi panduan kepada masyarakat lain. Amalan kesopanan dan kesusilaan amat penting dan diamalkan oleh setiap jenis masyarakat untuk mengekalkan keharmonian hidup dalam jangka masa yang panjang. Metodologi. Metodologi kajian adalah kaedah pendekatan yang akan digunakan untuk memenuhi serta mencapai objektif dan matlamat kajian ini. Kajian akan dilakukan secara atas talian ataupun kajian perpustakaan sahaja, iaitu kajian yang tidak melibatkan aktiviti luar. Hasil kajian yang akan dijalankan adalah seluruh semenanjung Malaysia. Untuk dapatan, 30 orang responden telah menjawab soal sedia ini. 83.9% mereka yang tahu maksud pluraliti budaya di Malaysia, serta mereka mengetahui etnik peranakan yang wujud di Malaysia. Apabila berkaitan dengan sejarah peranakan, daripada 30 orang, hanya 45.2% yang mengetahui sejarah peranakan ini.
Siapakah yang perlu memberi pendedahan tentang etnik-etnik ini di Malaysia? Antaranya ialah guru, ibu bapa, diri sendiri dan rakan sebaya. Untuk mengekalkan etnik ini di Malaysia, ada yang mengatakan untuk bergaul bersama etnik-etnik ini dan membaca tentang etnik-etnik ini. Pada pendapat mereka, bagaimanakah cara untuk meluaskan pengetahuan tentang kepelbagaian etnik di Malaysia? Pada pendapat mereka ialah mereka perlu membaca, bergaul serta berinteraksi dengan masyarakat majmuk yang mempunyai etnik tersebut, iaitu memperbanyakkan lagi cerita-cerita yang berkaitan dengan etnik ini di televisyen. Untuk soalan yang keempat, iaitu negeri manakah terdapatnya ramai jawil peranakan di Malaysia? Majoriti mengatakan bahawa jawil peranakan terdapat di negeri Pulau Pinang, iaitu sebanyak 48.4%. Manakala India peranakan pula, kebanyakan responden mengatakan bahawa India peranakan terdapat di Kuala Lumpur, iaitu sebanyak 61.3%, serta Cina peranakan sebanyak 32.3%. Responden mengatakan bahawa Cina peranakan terdapat di negeri Pahang. Hasil kajian juga menunjukkan 100% responden bersetuju bahawa kepelbagaian etnik ini akan menunjukkan sifat kemasyarakatan sesama bangsa. Hal ini menunjukkan rakyat Malaysia cakna dan menghormati budaya sesuatu etnik. Untuk soalan yang keempat, iaitu negeri manakah terdapatnya ramai jawil peranakan di Malaysia? Majoriti mengatakan bahawa jawil peranakan terdapat di negeri Pulau Pinang, iaitu sebanyak 48.4%. Manakala India peranakan pula, kebanyakan responden mengatakan bahawa India peranakan terdapat di Kuala Lumpur, iaitu sebanyak 61.3%, serta Cina peranakan sebanyak 32.3%. Responden mengatakan bahawa Cina peranakan terdapat di negeri Pahang. Hasil kajian juga menunjukkan 100% responden bersetuju bahawa kepelbagaian etnik ini akan menunjukkan sifat kemasyarakatan sesama bangsa. Hal ini menunjukkan rakyat Malaysia cakna dan menghormati budaya sesuatu etnik.